Langkah berterusan dilaksana tangani isu penurunan ringgit. Pemandu teksi dan bas sekolah nikmati caruman perkeso bermula Mac. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Isu penurunan ringgit tidak diambil ringan kerajaan. Malah langkah berterusan dilakukan bagi menanganinya seiring usaha memastikan angka pelaburan Malaysia kekal utuh. Tegas Perdana Menteri, semua pihak juga diminta tidak membandingkan perkembangan semasa dengan keadaan pada 1998 yang tidak hanya menyaksikan penyusutan nilai ringgit tetapi turut terjejas dari segi pelaburan dan inflasi. Ketika ini, Bank Negara telah dipertanggungjawabkan untuk memantau ringgit secara rapi. Majlis Pelaburan juga mengadakan mesyuarat harian bagi memberi tumpuan menangani isu berkenaan. But you look at the overall, you see, investments, the biggest ever in the country. Inflation down, unemployment down. Growth we can sustain as compared to our neighbours. So I think look at the comprehensive view and the capacity for the country to grow. And what is most to me reassuring is the investment figures. Now, Kerangka Ekonomi Madani satu pendekatan menyeluruh bagi menangani isu sosioekonomi yang sejak dahulu membelenggu negara. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaannya mampu menggiat semula lanskap ekonomi Malaysia yang kompeten dan berdaya tahan. it aims to bolster Malaysia's economic standing on a global scale, navigate the complexities of the global landscape, and ensure the nation's adaptability and resilience through enhanced competitiveness. Aspek pembangunan inovasi dan keusahawanan turut diberi tumpuan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi kukuh dan inklusif selain memastikan pengagihan manfaat yang saksama. Dalam ucap tama pelancaran Tun Razak Exchange TRX sebagai pusat keuangan antarabangsa Malaysia, Perdana Menteri berkata TRX berpotensi sebagai pusat industri halal dan aktiviti keuangan Islam. Fokusnya memastikan ekonomi negara terus kukuh dan berdaya saing sekaligus menjadikan Malaysia sebagai pusat keuangan utama serantau. And to that effect, we have also embarked on a very aggressive policy to ensure that Malaysia be able to be considered a major center for Islamic halal and also financial activities in a different connotation. The participation of Muslim countries, this huge capacity in financial instrument alone, translates beyond $1 trillion, but to also be able to integrate with the other players in terms of our effort in ensuring success in energy transition, in digital transformation, and also food security. Khabar berita gembira buat 35,000 pemandu teksi dan 18,000 pemandu bas sekolah. Mereka bakal menikmati caruman perlindungan perkeso selama setahun yang ditanggung kerajaan mulai bulan depan. Jadi untuk sektor golongan pemandu teksi, kita akan buat caruman tambahan 10% itu. Maksudnya 90% daripada Kementerian Kewangan, peruntukan Kementerian Kewangan kepada perkeso, 10% akan ditop up oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi maksudnya pemandu-pemandu teksi dan juga pemandu-pemandu bas sekolah ini, mereka tak perlu mencarum 1 sen pun untuk setahun. Okay? Mereka hanya perlu daftar nama mereka. Dan kalau yang mereka sudah ada daftar punya, kita akan bagi mereka slip pencaruman mereka. Inisiatif itu merupakan usaha meningkatkan jaringan keselamatan sosial buat pemandu teksi dan bas sekolah.
Ini pula mengenai isu pegawai perubatan yang diarah bertugas selepas waktu pejabat di klinik kesihatan. Kini mereka layak menuntut elah lokum pada kadar RM80 sejam berkuat kuasa serta-merta. Timbul isu tentang bayaran allowance untuk doktor yang membuat locum perhatikan kami telah memohon dan baru saja mendapat kelulusan untuk doktor-doktor yang membuat locum dibayar allowance mereka untuk 4 jam yang mereka lakukan. Itu satu berita baik. Still RM80 per hour, but we are paying them now immediately. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Kementerian Kesihatan dan IHH Healthcare di Ibu Negara. Sistem pangkalan data utama padu selamat. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil sekali lagi membuat penegasan susulan ada dakwaan sistem perkenaan digodam. Menurut beliau, sistem padu tidak alami apa-apa masalah kebocoran data. Dia bukan sistem padu, tapi sebelum ni yang dikenal pasti ialah dia merupakan performance delivery unit yang short formnya adalah padu dalam sistem LPPKN di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi bukan sistem padu yang di bawah Kementerian Ekonomi. Dia adalah dua sistem yang jauh berbeza. Tapi ada beberapa pihak yang cuba memainkan seolah-olah sistem itulah yang telah dibolos. Itu jauh dari kebenaran dan ini telah disahkan oleh Menteri Ekonomi dan Selain memperkukuh hubungan diplomatik, lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri ke Jepun membuka peluang luas dalam memperkasa 3 bidang utama: TVET, sektor halal dan pengurusan bencana. Keberhasilan ini dicapai Datuk Seri Dr. Ahmad Said Hamidi sebagai tindakan susulan selepas lawatan rasmi Perdana Menteri ke negara matahari terbit itu Disember lalu. Laporan Nur Ain Abu Bakar dari Osaka, Jepun. Kesungguhan Malaysia dalam ketiga-tiga perkara ini turut mendapat respon positif daripada Jepun. Banyak perkara yang dipelajari sepanjang lawatan kerja kali ini. Antaranya bagaimana mengubah persepsi masyarakat terhadap TVET yang masih dianggap sebagai pendidikan kelas kedua. Sedangkan di Jepun, hampir 100% lulusan TVET mendapat pekerjaan bergaji premium. Pertemuan dengan beberapa institusi pendidikan termasuk National Institute of Technology, Tokyo College membuahkan beberapa idea baru. Social Implementation Education misalnya, sebuah program yang membuka ruang kepada pelajar mengimplementasi idea inovatif dalam pelbagai bidang. Ia dilihat amat realistik untuk diaplikasi oleh institusi-institusi TVET Malaysia. Tambahan pula kita lihat dalam bidang teknikal dan latihan vocational ini, kita telah memulakan langkah baru dengan mengintegrasikan seluruh 1,345 institusi TVET ini untuk diselaraskan dari segi tawaran kursus dan juga tempat melalui sistem permohonan yang diintegrasikan sama dengan unit pusat universiti, ya. Tapi ini adalah unit pusat TVET, ya, supaya kita dapat lalukan mereka mengikut pilihan kursus yang dibuat oleh mereka. Bagi memanfaatkan kepakaran Jepun, kerajaan merancang menghantar lebih ramai pelajar mengikuti pengajian di Jepun selaras hasrat memperkasa sektor TVET tempatan. Kita dapat tawaran untuk pelajar-pelajar kita melanjutkan pelajaran di sini, terutamanya daripada Uni KL dan juga Universiti MTUN untuk menghantar pelajar-pelajar ke Jepun dan juga melakukan exchange program, ya, pertukaran pelajar supaya pendedahan diperolehi daripada lawatan ini. Begitu juga pelajar Jepun yang datang ke Malaysia.
Di Osaka, 2 MOU berkaitan sektor halal turut ditandatangani antara Halal Development Corporation Berhad HDC dengan 2 entiti di Jepun, sekaligus meningkatkan hubungan dagangan dua hala berkaitan industri halal. Lawatan ini juga membuka peluang kepada Malaysia untuk meneroka beberapa kaedah baru yang digunakan Jepun dalam pengurusan bencana, termasuk teknologi kecerdasan buatan AI dan data raya. Laporan Nur Ain Abakar, Osaka, RTM. Esok, 6 finalis berentap pada final bintang RTM 2024. Persiapan akhir giat dilakukan peserta bersama-sama tenaga produksi bagi meneruskan legasi kegemilangan bintang RTM. Ya, bagi meninjau suasana di Auditorium Sri Angkasa, kita bersama Sofia Nasrun. Baik Sofia, boleh kongsikan perkembangan semasa dari sana? Dan Farhatul, saya kini berada di Auditorium Sri Angkasa. Ketika ini 6 finalis sedang bersiap sedia sebelum bermulanya raptai penuh konsert akhir bintang RTM yang akan bermula pada pukul 8.30 malam sebentar lagi. Dan seawal 6.30 petang tadi, saya lihat kesemua finalis telah pun berada di auditorium ini untuk melakukan segala persiapan. Untuk mengulas lanjut, kita bersama penerbit bintang RTM 2024 yang Faziatun Zainal Abidin. Assalamualaikum Puan, terima kasih bersama kami hari ini. Okey Puan, mungkin boleh kongsi kepada kami persiapan menjelang konsert akhir bintang RTM 2024 esok Puan. Okey, alhamdulillah semua persiapan kita yang kita rancang semuanya berjalan dengan lancar. Semua petugas-petugas dari segi teknikal, dari segi kamera semuanya kita dalam keadaan yang on track semua. So untuk menyajikan yang terbaik, jadinya semua bertungku lumus untuk memberikan yang terbaik esok live di TV2. Selain itu Puan, kita juga nak tahu apakah keistimewaan yang dijanjikan untuk semua penonton yang pastinya menantikan konsert akhir bintang RTM 2024. Okey, keistimewaannya pastinya akan memberikan keistimewaan lah untuk besok, sebab esok adalah final untuk bintang RTM. Jadi kita di sini akan memberikan sesuatu yang istimewa. Selain daripada peserta-peserta finalis yang sememangnya orang dah tahu dia memang sangat berbakat, kan, kita nak mencari juara. Selain itu kita akan mempersembahkan persembahan daripada artis yang kita bawa khas daripada Indonesia, iaitu Anggi Marito. Lepas tu kita ada persembahan daripada Aina Abdul dan Ernie Zakri. Selain itu kita juga ada satu yang menarik. Sebelum bermulanya persembahan live ni, kita ada mini carnival di Auditorium Sri Angkasa ni. So kita nakkan itu sesuatu yang istimewa lagi, kan. So kita nak inginkan semua datang untuk sama-sama melihat dan menyaksikan persembahan konsert akhir bintang RTM. Harapan Puan untuk peserta dan juga petugas yang akan bertungkus lumus pada hari esok. Okey, untuk semua peserta, pastinya kita nak pastikan diorang semua memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang biasa, dan semua kru yang bertungkus lumus, semoga semuanya, kita harap semuanya berjalan lancar, dan apa yang kita nak sampaikan, apa yang kita ingin lakukan, semua akan dapat kita sajikan kepada penonton di auditorium dan semua penonton di TV2. Terima kasih Puan. Jadi pastinya kita juga merasakan debaran siapakah yang bakal bergelar juara bintang RTM 2024 dengan membawa pulang wang tunai sebanyak RM78,000 beserta kereta Pro 2 Iris. Dan itu sahaja dapat saya kongsikan di sini. Jangan lupa untuk saksikan secara siaran langsung pada esok malam pukul 9 malam di TV2. Siaran secara langsung konsert akhir bintang RTM 2024 juga dapat disaksikan melalui secara dalam talian di RTM Klik. Kita kembali ke studio, silakan. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan penghargaan buat Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi kerana membantu mempermudah urusan penghantaran 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai 1.2 juta dolar Amerika daripada Malaysia kepada warga Palestin di Gaza. Penghargaan dinyatakan Datuk Seri Anwar menerusi perbualan telefon di samping menzahirkan ucapan tahniah atas kemenangan Abdel Fattah pada pilihan raya Mesir. Menurut Perdana Menteri, ketika ini beberapa ahli Parlimen Malaysia dalam perjalanan ke Rafah bagi membantu urusan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Malaysia turut bersetuju meningkatkan bantuan kewangan kepada agensi bantuan dan kerja untuk pelarian Palestin di Asia Barat UNRWA susulan tindakan beberapa negara besar menghentikan sumbangan mereka. Selain bantuan tahunan, Malaysia baru-baru ini telah menyumbang tambahan 2.1 juta dolar Amerika kepada UNRWA. Juga $250,000 Amerika kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir dan $500,000 Amerika kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin. Dalam pada itu, delegasi 5 ahli parlimen diketuai Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin kini mengadakan lawatan khas ke Mesir sejak Rabu lalu sebagai sokongan padu Malaysia terhadap isu Palestin. Kenyataan Wisma Putra memaklumkan delegasi itu akan membuat lawatan ke lintasan Rafah Gaza di mana bekalan kecemasan dan bantuan kemanusiaan dari Malaysia disalurkan ke Gaza menerusi kerjasama Mesir dan Ops Ihsan. Delegasi turut dianggotai Ahli Parlimen Ledang Said Ibrahim Said Noh, Ahli Parlimen Sikh Ahmad Tarmizi Sulaiman, Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Antara program lain termasuk kunjungan hormat ke atas Timbalan Menteri Luar Negeri Mesir Hamdi Loza. Selain pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif Bulan Sabit Merah Mesir ERC Dr. Rami Al-Nazir dan lawatan ke Hospital Seliaan Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS. Turut diadakan perbincangan mengenai kerjasama Malaysia dalam membantu rakyat Palestin termasuk yang memerlukan rawatan perubatan di Mesir. Acara simbolik penyerahan sumbangan rakyat Malaysia akan diberikan kepada ERC dan PRCS dengan masing-masing berjumlah $250,000 Amerika dan $500,000 Amerika. Pada November dan Disember lalu, sejumlah 100 tan bantuan kemanusiaan bernilai RM5.6 juta tiba di lapangan terbang El Arish, Mesir. Bantuan merangkumi ubat-ubatan, peralatan perubatan, makanan dan bekalan keperluan musim sejuk. Ia hasil sumbangan rakyat Malaysia kepada akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin. Sementara itu, di Peace Palace di Hague, Belanda, Malaysia antara negara yang menyertai sesi pendengaran awam bagi mendapatkan keadilan berterusan Palestin. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mewakili negara pada sesi tersebut. Permohonan bertujuan mendapatkan pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ mengenai kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki termasuk Baitul Maqdis Timur. Kenyataan Wisma Putra menyambut ICJ mempunyai peranan khusus memberi panduan dalam persoalan undang-undang yang dikemukakan Perhimpunan Agung PBB berhubung isu Palestin. Tegas Malaysia, dasar dan amalan Israel di wilayah Palestin yang diduduki telah melanggar undang-undang antarabangsa serta mencabuli hak rakyat Palestin dan perlu dihentikan serta-merta. Semua negara diminta tidak berkompromi dengan tindakan Israel itu di samping menekankan kewajipan PBB untuk melaksanakan tanggungjawab berhubung isu Palestin. Kementerian Luar pandang serius dan amat kesal dengan tindakan penyebaran satu salinan nota diplomatik bertarikh 23 September 2023 bertaraf sulit yang diterima Kedutaan Besar Malaysia di Rabat Maghribi. Wisma Putra dalam kenyataan menegaskan kementerian sentiasa tekankan kepentingan memelihara kerahsiaan komunikasi diplomatik dengan negara-negara sahabat dan rakan-rakan antarabangsa lain.
Wisma Putra sifatkan penyebaran dokumen itu tindakan tidak bertanggungjawab. Siasatan dalaman dijalankan kementerian mendapati penyebaran bukan berpunca daripada pihak dalaman. Satu laporan polis juga telah dibuat bagi membolehkan siasatan dimulakan dan kementerian akan beri kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dalam proses ini. Wisma Putra menggesa agar tindakan penyebaran dokumen berkenaan dihentikan mengambil kira implikasi negatif kepada keyakinan dan kepercayaan komuniti antarabangsa terhadap imej dan integriti Malaysia. Baik, berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Malam ini bersama Nazri Fahmi.